واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. صدق الله. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Syada la ilaha illallah. Syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita bertemu pada hari ini untuk kita sama-sama mendalami kepada kalam daripada Allah Subhanahu wa taala pada surah Al-Maidah halaman yang ke-119, menyambung kepada perbincangan kita semalam tentang bagaimana panduan kita berinteraksi dengan ahli kitab, memahami tentang agama samawi yang sudah pun diubah, agama daripada langit yang sudah diubah, iaitu Yahudi dan Nasrani. Dan ini penting untuk kita faham, dan lebih daripada itu untuk kita menghargai bahawa kita ada kitab samawi daripada langit untuk kita hargai, jangan kita mengulangi kepada apa yang dibuat oleh orang-orang terdahulu. Jadi alhamdulillah pada hari ini kita bersyukur dapat bertemu pada adik-adik yang di rumah yang sudah pun bercuti, walaupun mungkin ada kelas sebahagiannya, untuk sama-sama kita bersyukur dan terus mendalami Al-Quran. Dan hari ini kita bersama dengan Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Ustaz, apa khabar? Alhamdulillah Ustaz, kita seronok bersama dengan tuan-tuan yang berada di rumah, yang di online, kerana kita yakin bahawa komitmen tuan-tuan untuk memahami Al-Quran ini adalah langkah penting untuk kita memperjuangkan nilai yang baik dalam Al-Quran, ingin install ke dalam hati kita, anak-anak kita, keluarga kita, masyarakat kita, sehingga kan kita mampu untuk berjaya di dunia dan di akhirat. Jadi mari sama-sama kita share di Facebook dan kita mulakan dengan Ummul Quran Al-Fatihah, insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin ya rabbal alamin. Begitulah bacaan daripada surah Al-Fatihah Ustaz, terima kasih. Kita mohon pada Allah Subhanahu taala, kita tidak mahu jadi orang yang dimurkai, disesatkan. Dan dalam surah Al-Baqarah Allah panjang menceritakan maghdubi alaihim, orang yang dimurkai. Pada surah Ali Imran panjang berkaitan dengan orang yang disesatkan, Nasrani. Pada surah Al-Maidah ini Allah ulang balik semula Yahudi dan Nasrani ini, kerana inilah pencerahan agar kita dijauhkan dalam kehidupan kita. Kita belajar apa yang pernah berlaku agar kita dapat mengambil pelajaran. Jadi mari sama-sama kita lihat kepada sinopsis bagi halaman 119, iaitu pada ayat yang ke-65. Mari sama-sama kita lihat ganjaran keimanan kepada ahlul kitab, kepada orang Yahudi Nasrani yang ingin beriman dan juga bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pada dua ayat pertama, dan diteruskan pada ayat 67 hingga 69, kewajipan Rasul untuk menyampaikan risalah dan seruan kepada ahli kitab untuk beriman kepada risalah yang dibawakan, message yang dibawakan. Kemudian sambung pada ayat yang ke-70, sikap kaum Yahudi yang mendustakan dan membunuh para rasul yang diutus kepada mereka. Bukan sekadar mereka dustakan, tapi mereka membunuh rasul-rasul
yang membawa mesej tersebut kerana mereka rasakan bahawa mereka betul yang membawa mesej itu tidak mengikut apa yang mereka inginkan. Jadi ini pelajaran yang besar untuk kita ambil perhatian pada hari ini agar kita tidak melaksanakan perkara yang sama bagi umat Islam pada abad ini. Jadi mari sama-sama kita baca daripada ayat 65 hingga 67 bersama tuan-tuan dipimpin oleh Ustaz Tirmizi. Sila Ustaz. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul, penonton, sahabat-sahabat Al-Quran yang saya kasihi sekalian. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari ini kita meneruskan lagi pengajian kita, tadabbur kita, bacaan kita daripada surah Al-Maidah, muka surat yang ke-119. InsyaAllah kita akan bacakan daripada ayat yang ke-65 hingga 67. Okey. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, kita bacaan daripada ayat 65 hingga 67 untuk mendapat ataupun menjadi pengajaran kepada kita pada hari ini. Pada hari semalam kita berbincang tentang bagaimana kumpulan rahbani ataupun rabbani, ya, iaitu di kalangan ulama Yahudi, rabbai, dan juga ahbar, ya, iaitu para pendeta. Mereka ini tidak menegur, ya, satu kesilapan ataupun teguran Allah kerana mereka ini ulama, ya Ustaz, ya. Tetapi tidak menegur dengan perkataan ataupun apa-apa yang songsang dalam masyarakat, dan juga tidak menegur kepada orang yang makan harta tidak sah, ya. Dua perkara lah. Maksudnya dari segi ideologi, cara berpendapat, dan juga yang keduanya harta yang tidak sah. Pasal apa? Pasal di kalangan mereka itu sudah dibayar, jadi ditutup mulut mereka. Jadi ini adalah apa yang berlaku sehingga kan ada orang Yahudi yang sanggup menyatakan yadullahi ma'lulah, ya, tangan Allah itu terbelenggu ataupun kedekut, ya, sampai tahap begitu sekali yang diucapkan. Kalau zaman sekarang Ustaz ni, bila ada orang yang mengutuk kepada Nabi satu, tapi lebih daripada itu yang mempersenda ataupun mengutuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya Tuhan ini mengapa bagi COVID-19, ya, ataupun Tuhan ini tak ada kerja lain ke. Perkara-perkara tersebut adalah satu perkara yang syirik, tetapi ia perlulah diperjuangkan oleh golongan cerdik pandai di kalangan umat Islam, ya. Kalau dahulu orang-orang rabbai itu mereka tidak mahu memperjuangkan, tidak mahu menegur, ya. Jadi Allah menyatakan pada ayat 65 pada hari ini kita tengok, iaitu dan sekiranya ahli kitab. Siapa ahli kitab yang kita dah belajar sebelum ini? Yahudi dan Nasrani.
Jadi beza istilah ahlul kitab dengan utul kitab. Ahli kitab semua Yahudi Nasrani, tapi utul kitab adalah orang yang diberi kitab dan dia cuba mengikut kitab secara tepat. Itu sebabnya kita dibenarkan kalau dalam surah Maidah ni kalau nak bernikah dengan utul kitab, wanita utul kitab okey. Tapi bukan wanita ahli kitab. Pasal ahli kitab ni ada je yang dia nama je Kristian ataupun Yahudi, tapi bukan lagi beriman kepada kitab yang asal, ya, malah mereka buat perkara-perkara yang tidak mengikut kepada kitab. Maka walau anna ahlul kitab, kalaulah ahli kitab itu beriman dan bertakwa, maka Allah menyatakan apa? Manfaat kepada mereka, lakaffarna anhum sayyiatihim. Allah akan tutup, Allah akan hilangkan daripada mereka kesilapan-kesilapan mereka. Jadi ayat ini adalah ayat ajakan sebenarnya kepada orang Yahudi Nasrani. Kita kena faham bahawa surah Maidah ini adalah selepas kemenangan Islam. Jadi maksudnya Islam bila menang, kita bukan menyatakan Islam betul kemudian kita memusuhi orang lain, tetapi kita mengajak kepada orang lain. Jadi Allah ajarkan di sini, kalau orang ahli kitab, dia mungkinlah selama hari ini dia mungkin tidak beriman pada Nabi Rasul, tapi kalau kali ini mereka beriman dan bertakwa, Allah akan hancurkan ataupun tutupkan kesilapannya. Wala adkhalnahum jannatin na'im. Kami akan ataupun aku akan masukkan ke mereka semua ke dalam syurga yang penuh dengan nikmat. Jadi ini adalah ajakan, Ustaz, ya. Maksudnya poin pentingnya ialah yang lalu tu lalulah, yang dah lepas, tapi sekarang ini ialah diajak. Jadi mindset mengajak manusia kepada kebaikan, bukan menghukum, ini penting dalam ayat ini. So, biasanya orang bila tengok baca ayat Quran, dia rasakan bahawa bila ada orang yang tidak soleh, derhaka apa sebagainya, jadi dia kata dia ni munafik, dia ni kafir, ataupun dia ni tidak layak masuk syurga. Bukan. Dalam ayat ini diajarkan bahawa Allah sendiri mengajar kepada kita bahawa ada peluang. Selagi masih hidup, ada peluang. Itu orang bukan Islam. Kalau orang Islam lagi ada peluang lah, Ustaz, ya. Kita perlu ada sifat itu, kerana itu sifat daripada Al-Quran. Itulah juga yang dihidupkan oleh junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada ayat yang ke-66, walau annahum, jika mereka itu mendirikan Taurat dan Injil, wama unzila ilaihim mir rabbihim, apa sahaja yang diturunkan pada mereka, Zabur, ya, suhuf-suhuf yang ada sebelum ini, jika mereka dirikan, tegakkan, perjuangkan, maka Allah kata la'akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Maksudnya mereka ini akan diberikan rezeki dan manfaat yang berlipat kali ganda. Maksudnya daripada atas, daripada bawah, daripada langit, daripada bumi, semuanya dapat. Minhum ummatun muqtasidah wa kathirum minhum sa'a ma ya'malun. Tetapi apakah yang berlaku ialah sebahagian daripada mereka memang muqtasidah, yang memilih jalan pertengahan, iaitu akhirnya kembali kepada Islam, tapi kebanyakan mereka adalah tidak, istilahnya itu, mereka sangat buruk apa yang mereka lakukan. Jadi ceritanya di sini kepada mereka yang diseru ini, kalau katakan jom masuk Islam, mereka kata tak naklah, saya tak nak. Kalau tak nak masuk Islam pun, sila ikut kepada Taurat, Injil dan juga suhuf dan juga semua kitab yang telah diturunkan. Itu poin dia. Maksudnya kalau kamu tak nak ikut Quran, fine, tapi kamu ikutlah kepada kebenaran yang ada pada kamu, betul-betul. Pasal kalau ikut betul-betul kepada apa yang ada, perjuangkan, dirikan, akhirnya dia akan bertemu juga bahawa Nabi Muhammad itu adalah utusan akhir. Ada dalam Bible, dalam Injil, maksudnya, tapi itu maksudnya perlu ikut yang original lah. Pasal apa? Pasal ada di kalangan mereka ini, kalau kita tengok salah satu kisahnya ialah ada salah seorang nama ditegur pendeta bagi Yahudi di Madinah itu, bila dia cerita pasal hukum-hukum ni, dia cuba tutup sebahagiannya, sehingga kan salah seorang daripada Yahudi yang akhirnya masuk Islam, Abdullah bin Salam, dia kata dia pergi ketepikan tangan orang tu, pasal dia cuba tutupkan bahagian itu agar orang-orang pada waktu itu dia tidak berpijak kepada kebenaran yang asli, ya. Jadi ini pernah berlaku, dan di sini disebutkan wa kathirum minhum sa'a ma ya'malun. Kebanyakan mereka ialah buruk sangat dia punya perangai dia. Bukan dia nak betul-betul ikut. Dan ini cerita pasal ahli kitab, satu hakikat mereka, tapi sebenarnya hakikat ini untuk juga kita belajar, Ustaz. Ya, umat Islam sebenarnya yang muqtasidah itu sebenarnya ada, ya, selepas dia betul-betul ikut kepada kebenaran. Tetapi ramai juga yang tak kisah.
kan. Pasal tak kisah pasal dia tak nak baca ataupun dia tidak dah baca tapi tidak mahu faham. Hamka dalam tafsir ni dia menegur pasal ada orang yang dia fokus kepada baca sahaja, tidak mahu memahami, ya. Dan perkara ini dah lama. Jadi alhamdulillah dengan kita bersama ustaz, ya, dalam My Quran Time ini baca betul-betul, faham betul-betul, kita insya-Allah yakin bahawa kitab ini akan membuat transformasi dalam jiwa manusia, dan jiwa-jiwa manusia yang diubah inilah yang akan memberi kesan kepada dunia. Jadi ini dua ayat pertama, dan selepas itu diteruskan kepada peringatan kepada Rasul untuk menyampaikan. Mungkin kali ini kita baca sekali lagi ustaz, ya, untuk kita memahami bila Allah menghantar Rasul ini, maksudnya ia bukanlah sekadar dihantar begitu saja, nak percaya tak percaya silakan, tak ada masalah. Sebenarnya ada mesej penting. Kita baca dahulu pada ayat yang ke-67 sekali lagi, insya-Allah. Baik, 67 sah, ya ayyuhar rasul balligh ma. Kita baca sekali lagi al-Quran ini. Mudah-mudahan kita tidak menjadikan Al-Quran sebagai satu bentuk hiasan, betul, dicantikkan tulisan sahaja ataupun hanya dipelagukan sahaja, dibaca begitu saja tanpa memahami makna. Kerana tujuan paling besar sebagaimana kita tahu semua, Quran sendiri menyebut ialah untuk kita melihat daripada mesej setiap ayat tu secara mendalam. Bukan sekadar macam tu, tapi secara mendalam sehingga ke hujung Ustaz. InsyaAllah kita dapat manfaat yang besar. Itu yang istilahnya muqtasidah ustaz, ya. Maksudnya orang inilah yang pertengahan, yang jelas qasad. Qasad tu dia tahu objektif apa ayat ni tengah cakap ni. Begitu ustaz, ya. Itu 67 sah. Ya. Allahu syaitan. Ya أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. صدق الله. Surah Al-Azim. Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, bererti engkau tidak menyampaikan amanahnya. Dan Allah memelihara engkau daripada gangguan manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Jadi di sini adalah peringatan Allah kepada siapa? Bukan sekadar kepada manusia biasa, kepada Rasul. Ya, maksudnya ialah Allah memberi warning sebenarnya dalam ayat ini bahawa sampaikan kepada Rasul, Allah tidak memilih-milih. Sila laksanakan, tanggungjawab. Itu mesej yang kita dapat daripada ayat ini. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika mir rabbik. Bila Allah mengingatkan perkara ini kepada Rasul, kita yakin bahawa sebenarnya Allah menghantar Rasul dengan fungsi yang tepat, iaitu untuk menyampaikan, bukan untuk menyembunyikan sebahagian perkara untuk manfaat diri sendiri. Itu yang berlaku kepada Rabbaniyun yang kita belajar semalam, dan juga kepada ahbar, kepada pendeta-pendeta. Kerana apa? Kerana bila diberikan amanah untuk menyampaikan, kerana bila dah dapat sesuatu, bila diberikan duit, disogokkan dengan kemewahan, akhirnya tutup mulut. Dan itulah punca kejatuhan bagi Yahudi Nasrani, punca kesesatan dimurkai. Kerana apa? Kerana orang yang faham ditutup mulutnya, ya. Dan orang yang ditutup mulutnya pun dia rasa bahawa okeylah, saya ditutup mulut, yang penting ada income, ya. Jadi itu perkara yang kita kena beri perhatian, ya, pada tuan-tuan. Kita bila bercakap tentang kita merujuk kepada orang-orang yang pakar, kita kena tengok mesej yang dia sedang sampaikan itu adakah betul ikut pada Quran, ataupun telah disembunyikan, ataupun telah dibiar-biarkan, ya. Istilahnya wayafu dalam perbincangan kita sebelum ini bercakap tentang dibiarkan ayat itu, biarlah masyarakat tak faham tak apa. Kan? Pasal apa? Pasal kalau dibiarkan tak faham, jadi dia menyebabkan orang tidak akan bersifat kritikal mengikut kebenaran.
Tak apa, siapa-siapa nak buat apa-apa silakan, asalkan guna nama agama jalan. Itu yang berlaku kepada agama Yahudi dan Nasrani. Maka dalam ayat ini Allah menyatakan wa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Jika kamu tidak melaksanakan perintah itu, iaitu menyampaikan dengan betul-betul penuh ya apa yang disampaikan, maka kamu sebenarnya tidak menyampaikan risalatah, iaitu tidak menyampaikan message. Jadi proses menyampaikan ini penting. Dia bukan sekadar kita buat sahaja, tetapi kalau ada benda tak betul kita kena tegur. Kalau benda tu betul, silakan kita sokong. Ini kita perlu hidupkan di kalangan pendakwah yang ada satu, dan itu juga yang kita ingin hidupkan dalam diri kita, tuan-tuan sekalian. Ya, maksudnya ialah kita pentingkan message, bukan orangnya. Kita pentingkan message, bukannya kita memilih oh ini pasal datang daripada kumpulan A kerana kumpulan B yang cakap saya tak terima, bukan. Kita mementingkan risalatah. Wallahu ya'simuka minan nas. Tapi cabarannya Ustaz ya, bila kita sampaikan message, ada orang tak suka. Ada orang tak suka. Zaman Betul. Nabi itu ialah ada yang cuba menentang Nabi, ada yang sampai nak membunuh Nabi. Betul. Allah kata Allah beri jaminan wallahu ya'simuka minan nas. Allah akan melindungi kamu daripada manusia. Rasul dilindungi. Dan kalau kita pasal tidak mendapat ismah yang 100% lah ya, Rasul sahaja yang tidak dibunuh ya, Nabi dibunuh tapi tetap diganggu ya. Jadi kalau kita, adakah kita mendapat perlindungan Allah? Kalau katakan akhir sekalipun sampai terbunuh ya, tetapi Allah akan lindungi dia daripada api neraka pada akhir nanti ya. Jadi ini adalah jaminan kepada Rasul, innallaha la yahdil qaumal kafirin. Allah tidak memberi hidayah pada orang yang kafir. Pasal orang kafir ni kita bukan boleh panggil selamba je kepada kawan kita yang bukan Islam sebagai kafir. Istilahnya al-kafirin ini adalah orang yang menolak kebenaran bila apa? Ada dua perkara yang dijelaskan oleh Hamka. Satu, dia cakap benda yang bukan Allah cakap. Yang kedua, diri sendiri pun tak boleh menerima apa yang dicakap. Contohnya dalam agama Nasrani bila cakap bahawa Tuhan ada 3 dalam 1, 1 dalam 3, satu Allah tak cakap. Yang keduanya ialah diri sendiri pun pening kepala nak fikir macam mana 3 dalam 1, 1 dalam 3. Jadi ini adalah mesej daripada ayat 67 di mana kita yakin bahawa Rasul melaksanakan tugasnya. Jadi bila Rasul dah menjalankan tugasnya, mesej sudah sampai. Kalau waktu itu masih lagi tidak menerima, kan, masih tolak lagi, cuba lawan, maksudnya orang itu digelar kafirin. Tapi kalau dia tidak disampaikan, zaman sekarang tuan-tuan, kalau kita ada kawan kita bukan Islam, kita tak sampaikan lagi, lepas tu kita terus panggil dia al-kafirin, tidak boleh cakap itu ya, kita tak boleh cakap dia tu tak diberi hidayah tu kan, pasal dia tu memang orang kafir. Contohnya itu sebenarnya malunya bukan malu pada orang kafir tu yang dituduh, itu malunya pada orang yang bercakap. Pasal apa? Pasal tidak menunaikan tugas sebagaimana Nabi ya, maksudnya kita mengikut Nabi, sampaikan betul-betul. Dan ini menyebabkan kita, kalau boleh tuan-tuan ya, kalau kita dapat sedikit daripada Quran Time ini, kita kena kongsi-kongsikan dengan orang Islam ataupun orang bukan Islam. Membawa kita pada perkataan kita pada hari ini, mari sama-sama kita perhatikan, iaitu perkataan na'ima yang maksudnya nikmat, kemanisan, sesuatu perkara. Dan Allah nyatakan pada ayat 65 itu bahawa bagi orang-orang yang Yahudi Nasrani, Ahlul Kitab, kalau mereka bersedia untuk beriman dan bertakwa, mereka sebenarnya akan diberikan syurga yang penuh dengan nikmat. Jannat itu ada kaitan dengan jinan ataupun junun Ustaz ya, gila. Jadi nikmatnya itu memang best gila. Itu adalah benefit, manfaat kepada orang yang sudi mengelakkan keluar daripada asabiah golongan kepada percaya kepada kebenaran. Jadi kita sambung kembali My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. Hanya iman dan amal soleh yang melahirkan takwa yang akan menyelamatkan kita
di dunia dan juga di hari akhirat kelak. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua penonton-penonton yang sentiasa setia dalam My Quran Time baca faham amal. Saya ingin menarik perhatian untuk menjemput kepada semua, kita nak belajar sedikit ilmu tajwid pada hari ini. Kita sedang belajar ilmu tajwid, iaitu berkaitan dengan sifat-sifat tunggal. Sebelum ni kita dah belajar sifat-sifat yang berlawanan. Sifat lazimah itu sifat yang ada lawan. 10 lawan 5 lawan 5, ada 10 sifat berlawanan. Sekarang kita nak belajar juga sifat lazimah, iaitu sifat yang tidak ada lawan, itu sifat tunggal. Dan boleh kita perhatikan di slide yang kita sediakan, iaitu huraian sifat-sifat tunggal. Kita nak belajar sifat yang ke-12, iaitu sifat qalqalah. Sifat qalqalah. Dari sudut bahasa, qalqalah bermaksud bergerak-gerak ataupun bergetar. Istilahnya ialah lantunan suara yang kuat pada makhraj kerana tekanan yang kuat semasa menyebut hurufnya. Huruf qalqalah pula ada 5 Ada 5, ada qaf, ta, ba, jim, dal. Qutbujad ada 5, qaf, ta, ba, jim dan dal. Yang mana kelima-lima huruf ini apabila dia mati, maka akan lahirlah sifat lantunan ataupun disebut sebagai qalqalah. Kita lihat slide yang seterusnya. Contoh, kita ambil contoh. Contoh pada ayat 65 yang kita baca tadi, ayat pertama tu kan. Walau anna ahlul kitabi amanu wattaqaw lakaffarna anhum sayiatihim wala adkhalnahum jannat. Dal yang mati tu. Dal tu dimati, kemudian dilantunkan bunyinya. Yang kedua, minhum ummatum muqtasidah, ayat 66 tu. Pada ayat 66 di tengah itu, minhum ummatum muqtasidah qaf. Kali ini huruf yang lebih kuat kerana qaf adalah huruf isti'la, maka bunyi pun tak sama seperti dal wala adkhalna, sebab dal ni huruf yang istifal saja. Adapun qaf huruf isti'la, kita belajar sifat qaf. Bila isti'la, kerana huruf tu tebal, huruf tu kuat, maka bunyi pun dia kuat. Wa minhum ummatum muqtasidah, tak boleh baca muqtasidah. Ni ramai sangat yang baca qaf, bila sampai dekat qaf di qalqalah dia baca muqtasidah, apatah lagi bila dia keluar angin tu, sebiji jadi huruf kaf. Qaf tukar kepada kaf. Ini satu kesalahan yang besar yang perlu kita ambil perhatian. Dan seterusnya, bal yadahu mabsutatan, bal yadahu mabsutatan. Ini antara contoh-contoh daripada qalqalah. Dan seterusnya, lil harbi atfa'aha Allah. Huruf ta adalah huruf qalqalah yang paling kuat, yang pertama. Yang kedua qaf, yang ketiga barulah baki tu, jim, ba dan juga dal. Ba, jim dan juga dal. Kerana ba, jim, dal ni adalah huruf yang istifal, maka dia huruf qalqalah yang paling lemah. Yang kedua, pertengahan huruf qaf yang kuat juga kerana isti'la. Huruf ta dia paling kuat kerana dia bukan setakat isti'la, dia ada itba, sifat yang telah kita belajar itu. Cuba bunyi dia, lil harbi atfa'aha Allah. Tak boleh atfa'aha Allah. Ini juga ramai bila ta jumpa ta mati je qalqalah, ramai yang menukarkan ta kepada ta. Sebab dia tak lantunkan ta tu betul-betul. Dia hanya buat atfa'aha Allah allazi at'amahum, dalam surah Quraisy kan, allazi at'amahum, sebiji ta. Sepatutnya allazi at'amahum, kena bunyikan sesuai dengan huruf-hurufnya. So hari ini kita belajar apa? Qalqalah. Hurufnya ada 5 saja. Qaf, ta, ba, jim, dal. Yang mana 5 huruf ini apabila dia mati, sama ada dia mati asal tu memang mati, ada tanda mati, ataupun dia mati sebab kita nak wakaf, maka kena bunyikan qalqalah, sifat qalqalah. Ini permulaan qalqalah. Selepas ini episod seterusnya kita akan belajar lagi tentang apakah pecahan-pecahan ataupun kategori-kategori pembahagian
qalqalah supaya kita lebih jelas. Hari ini kita faham qalqalah ada 5 huruf, yang mana 5 huruf ini apabila dia mati kita kena lantunkan bunyi qalqalah berdasarkan huruf yang qalqalah tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih diucapkan pada Ustaz Tirmizi berkongsi qalqalah Ustaz ya. Ya, qalqalah. Ada qaf, ta, ba, jim, Dal. dal. Oh, ada 5 ya. Ada 5. Jadi itu sebagai panduan bersama kepada kita. Sebelum ini kita cakap tentang yang rendah dan tinggi ya, isti'la dan istifal. Betul ya. Kemudian digabung pula hari ini dengan kefahaman kita tentang qalqalah, harapnya ia menyebabkan kita akan ambil perhatian Ustaz ya. Kalau hari ini ada istilah muqtasidah kan, maksudnya itu perkataan-perkataan yang perlu kita beri perhatian. Baik. Jadi kita nak menyambung kepada halaman 119 ini pada ayat 68 hingga 70. Apa yang kita akan baca sebentar lagi peringatan ya. Kalau tadi Allah dah mengingatkan kepada Rasul pada ayat 67, pada ayat 68 ini Allah mengingatkan ataupun mengajar kepada Nabi untuk beri peringatan kepada ahli kitab sekali lagi ya. Sekali lagi maksudnya bila ada perkataan qul itu maksudnya perkara itu adalah topik yang perlu kita sampaikan betul-betul kepada orang yang sepatutnya. Jom sama-sama kita baca ayat 68 hingga 70. Baik, sama-sama kita baca Al-Quran, kita sampaikan Islam ini, Islam, kita dah ada Islam, alhamdulillah, kita sampaikan kepada orang. Kita rasa bila kita dah jadi baik, kita mesti nak orang tu juga jadi baik macam kita ataupun lebih baik daripada kita. Bukan kita seorang yang menganut Islam ataupun kita seorang-seorang yang baik. Biar kita masuk syurga tu biar beramai-ramai Ustaz. Okey, baik, kita akan baca baki ayat yang seterusnya, ayat 68 hingga ayat yang ke-70 insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون صدق الله العظيم.
Surah Al-Azim ayat 68 hingga 70 ini meneruskan perbicaraan kita bagaimana kita berinteraksi dengan ahli kitab, ya, yang diajarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diajarkan kepada sahabat-sahabat dan juga diajarkan kepada kita pada hari ini berinteraksi dengan ahli kitab. Dan kita perlu ingat surah Al-Maidah ini diturunkan di hujung kehidupan Nabi. Jadi ayat 67 yang kita baca tadi, bila Allah kata wahai rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik, itu peringatan ini turun ketika Nabi dah hampir waktu pencen. Kalau orang cakap begitulah ustaz, ya, umur 60 tahun, ya, maksudnya dah di hujung-hujung itu, sekitar 60 62 63 itu turun surah ini, maksudnya ayat ini. Ceritanya apa? Nabi tidak boleh pencen, ya, Nabi tidak boleh pencen, terus menyampaikan risalah itu. Kalau tidak, wa illam taf'al fama ballagta risalatah, sebenarnya kalau kamu tak buat ini, sebenarnya kamu tidak menyampaikan mesej, walaupun awalnya dah buat. Cantik Ustaz, jelas sikit ayat surah ini juga ada ayat al-yauma akmaltu lakum. Betul, di awal surah Al-Maidah ini. Jadi ceritanya apa? Walaupun Allah dah sempurnakan, kira dah menang ni, ini menang, surah kemenangan Ustaz, turun ketika Nabi tawaf wada' itu di Kaabah di Mekah, tetapi masih lagi diingatkan, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik, sampaikan. Walaupun dah menang, walaupun mesej tu kira dah sampai dah tu, kan, tapi Allah kata kalau kamu tak buat juga, fama ballagta risalatah. Jadi ceritanya apa? Bagi tuan-tuan kita kalau umur dah 50, 60, ada yang kata saya dah terlibat menyampaikan risalah, mesej inilah lama. Bagi orang muda lah, saya duduk rehat kat rumah. Betul ke cara begitu? Tak betul. Bilakah kita berakhir tugas menyampaikan, berkongsi kebaikan untuk anak, keluarga, untuk kawan-kawan kita di qaryah, di masjid, di tempat kerja, sampai ke hujung usia? Itu yang kita belajar. Jadi apakah yang Allah ajar pada ayat 68? Qul, katakanlah, ya ahlal kitab, wahai ahlul kitab, lastum ala syai'. Kamu ni tak ada apa-apa sebenarnya. Kamu ni sebenarnya tidak mempunyai agama yang sebenar-benarnya. Hatta sampailah kamu mendirikan Taurat wal Injil wa ma unzila ilaikum min rabbikum. Jadi ayat ini macam ayat yang ke-66 sebentar tadi. Bila Allah ajak kepada iman, kepada Quran, kalau tak kamu perjuangkan Taurat dan Injil, kali ini memang diajarkan kepada Nabi, kepada kita, sampaikan kepada orang Kristian, di kawan-kawan kita ataupun orang Yahudi, kalau tuan-tuan ada kawan orang Yahudi, bahawa sebenarnya kamu ni sebenarnya tidak beragama, lastum ala syai' hatta tuqimu Taurat wal Injil, sampai kamu betul-betul beramal dengan Taurat, dengan Injil dan juga suhuf-suhuf, dengan Zabur, segala apa yang turunkan kepadamu daripada Tuhan. Wala yazidanna katsiran minhum ma unzila ilaika min rabbika tughyanan wa kufra. Apa yang berlaku ialah kalau beriman betul pada Taurat dan Injil, akhirnya mereka akan berjumpa dalam Taurat Injil itu keimanan pada Rasul akhir zaman, tentang Al-Quran. Dan apa yang berlaku kalau mereka berjumpa ataupun beriman pada Rasul dan Quran, Ustaz? Maka bertambah di kalangan mereka ma unzila ilaika min rabbik tughyanan wa kufra, dua perkara, iaitu tagha, mereka derhaka, dan juga mereka kufur. Yang kita bincang tadi bahawa kufur ini kita dah ada kebenaran tapi kita tolak kebenaran tersebut. Kita dah tahu dah faham dah bahawa ini kebenaran, tak boleh nak disangkal lagi, tapi kita tolak juga, itu namanya adalah orang yang kufur. Maka ini adalah realiti yang Allah bongkar tentang orang-orang ahli kitab, Yahudi dan Nasrani. Jadi kalau kita cakap dengan kawan kita yang Kristian, ya, bahawa sebenarnya kamu ni akan bertambah derhaka dan kufur lagi kalau kamu ini dah tahu kebenaran tapi kamu tolak. Dan sebenarnya kalau kamu betul-betul ikut Taurat dan Injil, sepatutnya kamu tak tolak. Apa yang kamu buat sekarang ialah Taurat, Injil, Bible yang ada itu telah ditukar-tukar. Dan di hujung nanti ayat 70 kita akan tengok bahawa sebenarnya apa asas mereka tukar itu, tahwa ilaihim anfusuhum, iaitu mereka mengikut kepada hawa nafsu yang diajar oleh rabbai, oleh rabbaniyun ataupun oleh ahbar, oleh pendeta-pendeta. Jadi orang-orang agama sendiri yang memberi kesan kepada orang Nasrani dan Yahudi itu, Ustaz, ya, yang memberi peringatan kepada kita bahawa sebagai penyampai, ustaz, ustazah yang ada, kita kena bina cara berfikir masyarakat yang betul.
Kalau tidak, kita akan menyatakan bahawa cukuplah kita ingat Nabi ataupun kita pakai pakaian yang macam Nabi ataupun ada simbol seperti Nabi, tapi tak payah baca isi apa yang Nabi perjuangkan, tak payah perjuangkan tentang isi Al-Quran. Perkara-perkara itu boleh merosakkan pemikiran dalam masyarakat, dan ini tugas terutama cikgu-cikgu, ustaz-ustazah yang berada di dalam masyarakat. Jadi di sini Allah kata apa? Peringatan pada Nabi, kalau mereka ini tetap kafir, al-kafirin fala ta'sa 'alal qaumil kafirin, jangan kamu bersedih hati. Jangan taksa, ustaz ya. Taksa ini maksudnya asa ini bersedih hati sampai kita rasa nak tarik diri. Kita rasa macam orang sekarang ni degil. Kan, orang sekarang ni mereka ni tak nak kembali kepada, kalau zaman itu Taurat dan Injil ataupun Yahudi Nasrani, kalau orang Islam ni tak nak kembali pada Quran, tak nak baca Al-Quran, tak nak faham Al-Quran. Kita jangan taksa 'alal qaumil kafirin. Ya, jadi satu, kepada Yahudi Nasrani, kalau mereka ini tidak mahu, jangan sedih hati. Dan kalau orang Islam ada yang juga degil begitu, jangan sedih hati. Pasal apa? Pasal ini pernah berlaku, tapi kita kena teruskan. Pasal apa? Yang penting kita jadi orang yang beriman dan juga beramal soleh, seperti mana dalam ayat 69. Maksudnya satu harapan kepada orang-orang yang bukan Islam yang nak kepada Islam, dan pada kita yang beriman. Kalau boleh kita baca sekali lagi Ustaz ya, ayat 69 ini, agar kita terus keep it up, don't give up dalam menyampaikan. InsyaAllah. Auzubillahi Innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiuna wan nasara man amana من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, Sabiin dan orang-orang Nasrani, barang siapa beriman kepada Allah, kepada hari kemudian dan melakukan kebaikan, maka tidak ada rasa khawatir bimbang padanya dan mereka tidak bersedih hati. Jadi ayat ini ustaznya, dia seperti ada juga muncul pada surah Al-Baqarah. Ya, mungkin ada setengah orang dia memahami, oh kalau maksudnya kat sini orang Yahudi kalau dia beriman, orang Nasrani kalau beriman pada Allah, pada hari akhirat, beramal soleh, dia buat baik, masuk syurga ke? Kan, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, itu merujuk pada tempat tidak ada bimbang, tidak ada sedih, iaitu syurga. Jawapannya apa? Kita kena tengok betul-betul ayat ini, iaitu orang beriman satu bersama, dan juga orang Yahudi wasabiin, iaitu penyembah matahari, bintang ataupun Nasrani, ya. Kalau dia beriman pada Allah, maksudnya beriman pada Allah dan hari akhirat, maksudnya kepada hari akhirat, wa amila solihah. Itu wa amila solihah, itu perkara yang penting kita beri perhatian. Amal soleh yang sebenar-benarnya, amal soleh ikut siapa? Mesti ikut kepada Quran. Dan Quran tu siapa yang amalkan? Nabi. Maksudnya kena terima Quran dan Nabi. Ya, jadi tak adalah dia kata, oh kalau macam tu dia iman pada Allah hari akhir, dia buat baik kan, dia baik, cuma dia taklah ikut syariat pada Quran, tak ikut pada Rasul Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi buat baik, amal soleh, pasal terjemahannya melakukan kebajikan, masuk syurga ke? Kefahaman yang penting kita beri perhatian kat sini ialah amal soleh itu adalah merujuk pada Quran, ya, dan mestilah dia ditunjukkan oleh Nabi Muhammad, maksudnya kena terima Rasul sebagai messenger ataupun Rasul terakhir. Ini penting kerana apa? Kerana ini sebenarnya adalah ayat untuk mengajak kepada orang-orang yang bukan Islam kembali balik. Sebenarnya kamu dah ada dah. Kamu dah ada. Cuma kamu kena pastikan kamu jangan asabiah pada golongan kamu ataupun asabiah kepada nabi kamu sahaja. Kamu kena terima semua nabi, tidak boleh pilih-pilih. Nabi Musa saya terima, Nabi Isa saya tak terima, jadi Yahudi. Nabi Isa saya terima, saya angkat dia jadi Tuhan. Nabi Musa, Nabi Muhammad saya tolak, jadilah orang
orang Kristian. Tetapi bagi orang yang beriman, yang betul dah ada fitrah itu, kalau betul-betul ikut pada ayat ini, confirm masuk syurga. Dan apakah cara untuk kita terus dapat perkara ini, ya, Allah peringatkan kepada kita pada ayat yang ke-70-nya, sesungguhnya kami telah mengambil perjanjian kepada Bani Israel dan telah kami utuskan kepada mereka rasul-rasul, tetapi setiap rasul datang kepada mereka dengan membawa apa yang tidak sesuai dengan keinginan mereka, maka sebahagian daripada rasul itu mereka dustakan dan sebahagian yang lain mereka bunuh. Jadi Allah membongkar, sebenarnya bukan masalah mereka kata saya ni nak ikut Kristian sahaja, nak ikut Yahudi sahaja, tapi sebenarnya apa Allah cakap, Allah bongkar tentang Bani Israel ini. Allah dah hantar pada mereka, mereka dah berjanji, satu mereka dah berjanji dan mereka dihantar rasul. Apa mereka buat pada perjanjian rasul? Mereka setiap kali datang rasul itu, Ustaz, apa yang dia buat? Kerana mereka ikut hawa nafsu, mereka sama ada dustakan, ya, ataupun mereka bunuh rasul tersebut. Jadi ceritanya tak payah nak cakap pasal Nabi Muhammad lagi ni, tentang Quran. Cakap pasal rasul mereka pun mereka dustakan, mereka bunuh. Apatah lagi kalau nak menerima Nabi Muhammad dan juga Quran, lagilah mereka ni boleh buat macam-macam, ya. Jadi ini nak cerita kepada kita bagaimana untuk kita jangan ikut hawa nafsu kita. Bila ada rasul cakap apa kita ikut, dan rasul cakap itu, kalau sahabat Ustaz, ya, kita mungkin sekarang kita rasa macam Quran satu, sunnah satu. Pada zaman sahabat, Quran ni dia tak ada macam ni, kan. Apa saja yang keluar daripada mulut Nabi itu, ya, terutama Quran kan disampaikan oleh Nabi, itulah Quran. Dan apa yang dibuat oleh Nabi kata yes ke no ke apa sebagainya, itulah sunnah Nabi. Jadi Quran dan sunnah itu dia bukan berada pada dua tempat berbeza. Satu buku Quran, ini mushaf Quran. Lepas tu ada satu lagi buku sunnah, kan, ada hadis apa sebagainya. Zaman dahulu dia tak ada terpisah. Quran dan sunnah tu ada dalam satu individu, namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi menyebabkan Quran dan sunnah itu diterima. Kalau terima Quran mesti terima sunnah. Terima Quran, terima rasul. Tetapi cabaran bagi orang-orang terdahulu, mereka utamakan hawa nafsu. Jadi kalau nabinya cakap begini dia tak suka, dia pergi dustakan ataupun dia pergi bunuh. Jadi membawa kita kepada resolusi kita pada hari ini, sama-sama kita perhatikan, iaitu pada ayat yang ke-65, bina iman dan takwa agar kita ditutup kesilapan dan dosa kita. Perjuangkan Al-Quran, ya, agar Allah murahkan rezeki kita pada ayat 66 itu, seperti mana janji Allah kepada orang-orang ahli kitab. Dan juga sampaikan risalah, dan Allah pasti akan pelihara kita dalam kehidupan ini, yang kita doakan kita bersama, Ustaz, ya, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan salihan mutaqabbala. Ya Allah, ya Tuhan kami, tambahkanlah kepada kami ilmu pengetahuan, ya Allah. Ya Allah, tambahkanlah kepada kami, berikanlah kepada kami, kurniakanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kekuatan kepada kami untuk menyebarkan agama ini. Ya Allah, berilah kekuatan kepada kami untuk kami menyampaikan mesej Al-Quran Karim kalam, ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah salah silap kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Ampunkanlah kami, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Moga Allah mengkabulkan doa kita agar kita selalu tidak mengikut kepada hawa nafsu kita. Kita tidak menjadi orang yang mendustakan kebenaran. Kita dah tahu kebenaran, kita tidak mendustakan, ya. Pentingnya Al-Quran dalam hidup kita ini. Inilah kempen yang kita ingin sama-sama gerakkan dalam tabung gerakan Al-Quran, satu usaha di mana tuan-tuan boleh menyumbang bersama, boleh memberi idea kepada kami kalau sumbangan wang di nombor yang tertera, kerana kita ingin menggerakkan ummah ini agar menjadi ummah yang tidak mengulang kesilapan Bani Israel, iaitu mendustakan Rasul, mendustakan mesej yang ada. Kita tidak mahu, tetapi menghargai Quran yang ada, menghargai sunnah Rasul. Yakin dalam keperitan kita sekarang bahawa ada solusi besar datang daripada langit, daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bertemu lagi dalam ulangan pada jam 5 petang, jam 10 malam dan juga 6 pagi. Rancangan ini dibawakan oleh Mufas, mendoakan tuan-tuan terus menjadi orang yang beriman dengan Al-Quran sampai ke syurga nanti, insya-Allah. Bertemu lagi My Quran Time, baca faham aman, insya-Allah.